Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Wanakem, dacian hao, annyeonghaseyo, konnichiwa, bonus dias. Apa khabar semua bersama saya Kai Sensei dalam cara mudah skor prinsip akaun langkah 5. Itu topik perkongsian, okey. Saya akan terangkan secara ringkas bab perkongsian pada kali ini. Okey guys, tanpa buang masa, mari kita tengok apa yang telah saya sediakan untuk anda semua. Let's go. Okey, pertama perkongsian kita tengok dulu ni bahan saya ambil dalam buku teks. Kita baca sekali lalu untuk refresh balik. Definisi perkongsian satu organisasi dibentuk secara gabungan. Okey. Terdiri pada 2 hingga 20 orang berkongsi. Okey, ingat 2 hingga 20 orang. Lepas tu dia bawa Akta Perkongsian 1961. Saya ringkaskan aja. Okey. Kemudian, melalui penjagaan jenis perkongsian, pemilik berkongsi modal, kepakaran, pengalaman dan risiko. Okey, contoh-contoh dia ada kat bawah tu. Okey, klinik Dr. Azlan dan rakan-rakan. Dekat belakang dia ada tulis rakan-rakan. Okey, Khalid Lim and Associates. Ni jabat peguam. Okey. Minah dan Habibah Agrochip. Ada 2 orang nama dia. Okay, ini antara contoh dia. Okay guys. Okay, tujuan dia penubuhan perkongsian ni memperoleh keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang diusahakan. Dia perniagaan. So, objektif utama dia adalah mendapatkan keuntungan. Okay. Itu secara ambil kena tahu. Okay, ini maklumat penting kena tahu ni. Jika perkongsian tiada ikatan perjanjian. Okay. Maka perkara di bawah diguna pakai, iaitu Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Jika soalan dalam SPM bagi tajuk perkongsian, lepas tu dia menyatakan, okey, perkongsian tidak membuat sebarang ikatan perjanjian. So, awak kena ingat item-item ini. Okey, senang aja. Iaitu yang pertama, untung atau rugi dia bagi sama rata. Tak kira berapa modal dia, untung ataupun rugi dia bagi sama rata. Okey. Kemudian, faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman perkongsi. Okey. Ini bukan perkongsi pinjam duit tau pada syarikat. Tak. Ini bermaksud jika perniagaan tersebut meminjam wang daripada salah seorang perkongsi. Perkongsi tu umpama macam bank lah. Okey. Kemudian, faedah tidak dibayar atas modal perkongsi, tiada faedah atas modal lah. Perkongsi yang menguruskan perkongsian tidak dibayar gaji, tak ada gaji dan allowance. Setiap perkongsi hendaklah berhak menguruskan perniagaan. Semua orang berhak. Buku akaun perkongsi disimpan di premis perniagaan. So, apa yang penting kat sini, 4 item kat atas ni lah. Untung rugi bagi sama rata. Faedah 8% saja atas pinjaman. Itu satu je dikenakan. Faedah lain tak ada. Okey. Faedah atas modal tak ada. Okey. Faedah atas ambilan tak ada. Okey. So, tak ada gaji dan allowance. So, mari kita tengok seterusnya. Dalam bab ini, dalam bab perkongsian ini, anda kena sediakan beberapa akaun bergantung pada soalan. Yang pertama, akaun perdagangan dan untung rugi. Anda telah kuasai sebelum ini. Jadi dia mudah bagi anda. Okey. Kalau mana yang tak tahu boleh tengok video sebelum ini langkah 3, langkah 4. Okey, seterusnya anda kena sediakan akaun pengasingan untung rugi. Okey, nanti kita akan tengok dua akaun, senang sahaja. Okey, ketiga akaun semasa. Okey, ini baru bagi anda. Okey, kemudian penyata kedudukan kewangan. Anda dah buat sebelum ini. Dalam akaun perdagangan untung rugi, partner dia penyata kedudukan kewangan. So, kat sini yang baru bagi anda ialah akaun pengasingan untung rugi dan akaun semasa, guys. Alright, guys. Jangan pening-pening. Okay. 2 akaun yang mudah yang baru anda akan pelajari. 2 yang lama, iaitu akaun perdagangan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan, anda dah tahu buat. Tak ada masalah. So, kita tengok. Okey, ini contoh akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, kita tengok.
Ini saya ambil pada buku teks terus. Okey, yang pertama, pelajar kena ingat dan fahamkan. Pertama, format dia sama dengan milikan tunggal. Cuma ada penambahan sedikit. Okey, ataupun ada perbezaan sedikit. Yang pertama, nama penjagaan. Tengok nama penjagaan, tulis perkongsian Sarah dan Helmi. Okey, itu nama dia. Okey, biasanya kedai runcit maju kan. Ini nama ada 2 orang. Okey. Ini biasa dalam soalan kita boleh dapat. Okey, faedah atas pinjaman perkongsi. Biasa kita ada faedah atas pinjaman bank kan. Okey, kat dalam perkongsian dia kadang-kadang ada faedah atas pinjaman bank. Lepas tu yang terbaru, ayat baru je, pinjaman atas pinjaman perkongsi. Maksudnya ni dekat bawah ni nampak, saya tunjukkan dekat situ. Dia masuk dekat belanja sebab perniagaan kena bayar faedah. Okey. So, perniagaan meminjam wang daripada perkongsi dan dikenakan faedah. So, macam pinjam bank jugalah. Kena faham macam tu. Nah, itu je. Yang lain semua sama. Daripada atas jualan sampai untung bersih, semua sama. Okey. Seterusnya. Okey. Ini tadi akaun perdagangan dan untung rugi. Seterusnya, anda kena buat akaun pengasingan untung rugi. Okey, tengok dekat situ. Okey. Apa saya nak highlightkan dekat sini? Untung bersih. Untung bersih daripada akaun perdagangan, kita ambil 24280 tu, kita bawa dekat akaun pengasingan untung rugi. Senang je. Okey. Saya tengok. Ingat dan fahamkan. Pertama, akaun pengasingan untung rugi, kita masukkan semua maklumat berkaitan perkongsi untuk 1 tahun. Untuk tempoh perakaunan dia 1 tahun. Okey. Walaupun dia bayar 6 bulan, kita kena kira, contohnya gaji, kita ambil gaji yang 1 tahun. Maklumat dia biasa diberikan. Hanya faedah atas modal perkongsi sahaja bertambah. Tadi pada soalan ni, pada maklumat kat atas ni, kena faham format dia. Okey. Untuk bersih dah tahu ambil kat mana. Cuma tambah satu je, faedah atas ambilan. Okey. Kemudian yang lain semua tolak yang berkaitan dengan perkongsi. Saya masukkan kat situ. Okey. Faedah atas ambilan, hanya faedah atas ambilan, faedah atas ambilan perkongsi tambah. Maklumat lain seperti gaji, allowance perkongsi dan faedah atas modal, operasinya tolak. Dekat situ kita boleh tengok. Okey. Gaji perkongsi hendaklah direkod untuk 1 tahun. Okay, nanti kita buat soalan, kita akan lebih faham. Tengok sekali lalu je. Okay, lepas ni kita akan buat soalan. Simple je. Okey. Dalam soalan perkongsian ni, dia akan bagi maklumat berkaitan dengan perkongsi. Semua maklumat berkaitan perkongsi, kita masukkan dekat akaun pengasingan untung rugi. Pengiraan dia. Okey, kecuali faedah atas pinjaman tadilah. Kita masukkan dekat akaun perdagangan. Yang lain masuk kat sini. Dekat akaun pengasingan, kita tambah, yang tambah satu ya, faedah atas ambilan. Yang lain semua tolak selepas pengiraan. Okey guys. Okey, mari kita tengok soalan. Ini contoh 11 dalam buku teks. Okey, ini penjagaan Sarah dan Helmi. Dia buat satu perkongsian. Ni bawah ni ada ikatan dia. Ikatan perjanjian perkongsian menetapkan perkara berikut. Ini perjanjian. Tadi kalau tak ada perjanjian, kita gunakan akta tadilah. Okay, nanti baca satu-satu. Untung rugi, bagi nisbah 1, nisbah 2, faedah 6%, ambilan dan sebagainya. Okey, sampai bawah awak baca, ada maklumat kat situ. So, yang pertama, dia sebuah akaun perdagangan untung rugi lah. Okey, akaun perdagangan untung rugi, kita masukkan, berdasarkan maklumat tambahan dekat bawah, kita buat macam biasa. Dekat bawah tu, maklumat tambahan yang pertama tu, okey, apa dia? Inventory awak tahu, kita ambil yang terendah, sama je. Okey, kemudian hutang lapuk. Okey, ada hutang lapuk, kita tambahkan hutang lapuk, kita bertambah. Okey, saya tak buat bawah tu, saya tertinggal. Okey, kemudian angkutan keluar. Okey, ada pengiraan lah tepi tu. Saya buat beza sikit pada buku teks lah. Saya ada buat pengiraan. Biasakan buat pengiraan sebelah tepi. Sama je. Okay, cuma faedah atas pinjaman saja saya masukkan dekat situ. Okay. Ini anda tahu buat. Senang. Okay, next. Okay. Nama perniagaan. Nama perniagaan kita ambil kat soalan ni. Perkongsian Sarah dan Helmi.
Okey, saya dah tunjukkan kat situ. Okey kan faedah atas pinjaman sarah macam mana kita kira? Okey, 22,000 darab 8% darab 1760. Saya ambil ikut line merah tu. Ikatan perjanjian, faedah atas pinjaman berkongsi ialah 8%. So, itu 8% saya ambil kat situ. 22,000 saya ambil dekat soalan pinjaman daripada Sarah. Dia tulis kat situ. Okey. Nanti kita hantar dekat situ. Alright guys. Itu je. Yang lain buat macam biasa. Okey. Biasa maklumat tambahan dia tak susah. Okey, next. Ini soalan. Okey. Perniagaan tadi kita tulis pertama perkongsian Sarah dan Helmi, kemudian kita boleh tajuk akaun pengasingan untung rugi dekat soalan kat bawah tu kan. Dia suruh buat bentuk T dan bentuk format penyata. So kita buat format penyata, bentuk T tu kita abaikan. Okey, so dah tulis tajuk, kita salin je balik tajuk dia B. Akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir, kita copy je balik. Okey, first kita tulis sini. Buat akaun pengasingan. Kemudian saya dah siapkan kotak dia. Buat 2 kolom macam ni. Okey. RM jangan lupa tulis. Okey, so yang pertama, untung bersih. Okey, untung bersih kita ambil kat 24280. Kita ambil dekat mana tadi? Dekat akaun perdagangan untung rugi. Apur tadi. Kita dah tengok tadi kan? Okey, kita bawakan kat sini. Kemudian, tambah apa? Faedah atas ambilan. Format tadi awak dah faham. Kita tambah satu je. Faedah atas ambilan. Datang mana faedah atas ambilan tu? Okey, tengok line merah tu. Okey, 6% setahun. Kemudian dekat situ Sarah ada 2,400. Kemudian Helmi ada 4,800. Ambilan dia. Okey, kemudian dekat maklumat tambahan Helmi tambah lagi 200. So, pengiraannya dekat bawah. Buat macam ni. Okey, faedah atas ambilan Sarah 2,400. Darab 6%, itu Helmi 4,800 tambah 200 darab 600 darab 6% dapat jawapan dia. So jawapan dia ni kita akan tulis kat atas ni lah. Okey, sebelah faedah atas ambilan 144 tambah 300. So kita dapat 444 lah, 444. Kita tambahkan dahulu. Okey, jadi 24 724. Okey, seterusnya tolak gaji berkongsi dan allowance berkongsi. Okey, ada gaji. Kat situ diberitahu ada gaji berkongsi. Dekat imbangan duga tu ada gaji berkongsi. Apa yang berkaitan dengan berkongsi? Allowance. Kalau ada faedah atas modal, kita masukkan. Dalam soalan ni, dia tak ada. Okey, next. Tengok warna purple tu. Gaji tahunan Helmi 13,000. Allowance Sarah adalah 6,000 setahun. So, gaji dan allowance berkongsi mesti direkodkan untuk tempoh 1 tahun, iaitu gaji Helmi 13,000 setahun. Okey. Dan Sarah adalah 6,000 setahun. Okey, kalau tengok dekat imbangan duga, gaji Helmi, dia tulis itu 8,600. Itu maksudnya gaji dah bayar. Okey, allowance Sarah ialah 2,000, maksud itu dah bayar. Okey. So, kita kena masukkan nilai untuk 1 tahun. Okey. So, kita masukkanlah nilai setahun dahulu. 13,000 dengan 6,000. Okey. Jadi, kita jumlahkan 13,000 tambah 6,000 jadinya 19,000. So, 24,724 kita tolakkan dengan 19,000. Dapat 5,274. Okey, kalau jawapan dia positif, maksudnya dia adalah untung. Kalau dia negatif, dia adalah rugi lah. Okey, so kemudian bawah dia buat tolak akaun semasa Sarah dan akaun semasa Helmi. Kalau ada 3 berkongsi, letaklah 3 berkongsi. Nama sebaiknya susun ikut dalam soalan lah. Nama siapa dahulu? Sarah dulu ke? Helmi dulu ke? Ikut soalan. Okey, so kita tengok. Untung atau rugi, lain warna kuning untung atau rugi dibahagi mengikut nisbah 1:2. So kita tengok. Kongsi untung atau rugi ialah 1:2. Jadi kita jumlahkan itu. Ia 1 tambah 2
sama dengan 3. So, macam ni kita kira 5274 tadi tu, jumlah tadi tu, kita darab 1/3. Sarah bahagiannya 1. Sebab nama dia dulu 1. 1/3. Dapat 1908. Kalau Helmi, 2/3. 1 nisbah 2 tadi kan. Helmi nisbah dia 2. Sarah nisbahnya 1. Okay, so kita bagikan. Dapat 3816. So, jumlah ni, kita kira kat macam ni. Okay, buat pengiraannya tu. Dekat pengasingan teknologi. Tunjukkan. 1908. Kemudian, 5274 darab 2/3. So, dapat 3816. So, total dia dapat balik 5274. Mesti sama. Okay, bila tolak, jawapannya mesti kosong. Dah siap ekor pengasingan untung rugi guys. Senang sahaja. Okay, cuma kadang-kadang ada yang benda tertinggal kat sini. Faedah atas modal. Soalan ni tak ada. Soalan biasanya ada faedah atas modal. So, awak masukkan dekat situ. Jumlahkan sekali lah dekat situ. Okay. Nanti ada 3 item lah. Biasanya gaji dengan allowance salah satu je ada kat situ. Okay. Pengiraannya sama je. Macam kira faedah atas ambilan tadi. Berapa persen. Okay. Okay. Ini contoh lain ya. Kadang-kadang selalu keluar juga macam ni. Contoh tambahan. Okey, faedah contoh faedah atas ambilan ialah 10% setahun. Ambilan perkongsi adalah seperti berikut. Sarah RM5,000 diambil pada 30 Jun 2017, Helmi RM2,000 pada 30 Oktober 2017. Akaun kita tutup bulan Disember tadi Akaun kita tutup bulan Disember. So, apa kita nak buat? Kita kira macam ni. Kira bulan lah. Faedah atas ambilan Sarah RM5,000 darab 10%. Okey. Kemudian Jun kita sampai ke bulan Disember. So kita pakaikan jari. Saya suka pakai jari supaya tak silap. Okay, Jun tak boleh masuk. Kita mula dengan 1 bulan. Okey, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, 6 bulan. So 6/12 dapat 250. So Helmi dia hingga bulan Oktober 2000. So, dapat Oktober apa? November, Disember. 2 bulan. Oktober, November. November, Disember. Sorry, 2 bulan. Okay, saya tak ubah kat situ. Okay, jadi itu bukan 3/12, 2/12. Saya silap. Okay. So, nanti dekat akaun pengasingan untung rugi, buat macam ni lah. 2420, untung bersih. Sama macam tadi. Pada atas ambilan, ni 250 tambah 50. Okay guys. So, dapat jawapannya dekat situ. Alright. Kita tengok seterusnya. Seterusnya, ni soalan dia tadi. Ini akaun pengasingan untung rugi yang kita dah siap tadi. Okay. Akaun semasa. Akaun semasa ni, okay, dalam SPM, kadang-kadang dia tak suruh buat. Tapi kita wajib buat. Okay. Kalau tak buat, kita tak boleh buat PKK. So, kita buat akaun semasa dulu. Okay. Ini format dia panggil jenis beruangan. Okay. Okay. Ruang pertama, tarikh. Ruang kedua, butir. Ruang ketiga, perkongsi pertama, Sarah. Ketiga. Keempat adalah Helmi. Perkongsi yang kedua. Okay. Itu adalah perkongsi yang kedua. Kalau ada 3, buatlah 3 kolom. Okay, kemudian salin balik bahagian kredit sama juga. Okay, so yang pertama, mari kita tengok apa kita nak buat. Pertama kita tulis, tengok akaun semasa dekat imbangan duga. Imbangan duga tu ada akaun semasa kan? Itu adalah baki dia. So, jika baki dia debit, tengok sudah jadi debit kredit kan? Siapa baki debit tu? Helmi. Okay, so kita tulis lah. Okay, tulis tarikh je dulu. 2017, Januari 1, tulis baki BB. Berapa? 1,200. Masukkan dekat kolom Helmi. Ikut nama dia. Okey. Seterusnya, ada baki kredit. Itu Sarah. Okey. Baki BB. Sarah 1050. Dekat baki kredit. Okey. Baki kredit kat imbangan duga tu. Senang je. Masuk je. Okey. Kadang-kadang dia ada 2 debit. Kadang-kadang dia 2 kredit. Okey. Ikut soalan. Cuma kita ambil maklumat pada akaun semasa di imbangan duga. Okay. Kemudian untuk
item yang lain kita fokus ke bahagian debit. Ingat, bahagian debit ni, akaun semasa ni, dia item tak banyak. Baki, ambilan, faedah atas ambilan. Ingat tu je. Okay, so ambilan, kita tengok kat situ. Jadi kita tahu tadi, 4,800 Helmi dan 2,400 Sarah. Okay, ambilan. Okay, 2,400. Tengok warna oren tu 2,400 Sarah. Helmi 5,000 sebab kat maklumat tambahan ada tambah 200. So, tambah lagi bawah faedah atas 9. Faedah atas 9 kita ambil dekat atas ni tadi. Nampak? Okey. 300 untuk Helmi. 144 untuk Sarah. Jadi senang. Kita masukkan sahaja. Ini pada akaun pengasingan. Okey, akaun semasa ni kita pindahkan pada akaun pengasingan. Maklumat dia ke dalam akaun semasa. Dah settle, so kita tengok bahagian kredit, kita tulis Disember 31 yang tarikh tutup akaun. Okay, so gaji maksudnya gaji yang belum bayar. Okay, so gaji tadi adalah gaji Helmi. Gaji Helmi 13,000 setahun, dekat imbangan duga dia dah bayar 8,600, so kita kena tolak. So 4,400 kita kena masukkan dekat situ. Okay, kemudian allowance Sarah. Okey, allowance setahun adalah 6,000 dekat ikatan perjanjian perkongsian. Kemudian kat imbangan duga dah bayar 2,000. So ada balance 4,000 dekat Sarah. Okey guys. Okey, kemudian faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman ni tadi dekat kita ambil maklumat dekat mana? Dekat akaun perdagangan dan untung rugi. Kita ambil masukkan nilai Sarah 1360. Okey, kemudian pengasingan untung rugi. Pengasingan untung rugi dekat atas ni. Kita ambil masukkan nama masing-masing. Ni kalau untung kita tulis bahagian kredit. Okey. Kalau 5274 tadi dekat atas tu, okey, selepas tolak 19,000 dia untung kan. So bagi dia ada untung, so kita masukkan bahagian kredit. Okey, masukkan bahagian masing-masing. 1908 dan 3816. Jika dia rugi, kita masukkan dekat bahagian kredit lah nanti. Okay, so kita jumlahkan dulu. Okay, jumlahkan. Kita tengok bahagian debit dan kredit jumlah mana paling banyak. Macam ni sekali lalu, kita tengok Sarah dulu. Kita tengok Sarah, bahagian debit, jumlah dia rasa kredit lebih banyak. So kita jumlahkan yang tu dulu. Tu jadi jumlah imbangan. Kemudian Helmi pun sama. Bahagian nampak daripada gaya, nampak daripada situ. Dia punya jumlah bahagian kredit lebih banyak. So, tu jadi jumlah imbangan lah. Okay. So, kita akan buat. Kita akan tengok Sarah 8318. Kita akan tolak dengan 2,400 bahagian kredit, bahagian debit. Tolak 144. Kemudian, Helmi 8216. Kita tolak lah. Item dekat atas tu 1,200. Tolak 5,000. Tolak 300. Kita akan dapat 1716, kita tulis sebagai baki HB. Okey, so bila sentiasa ingat bila ada baki HB kita kena hantar dekat bawah. 5774 1716 dia jadi baki BB, jangan lupa tarikh 2018 tahun yang baru. Okey. Kemudian kalau ada faedah atas modal, soalan faedah atas modal kita masukkan dekat situ juga, kat sini. Jika ada. Ini tambahan Okay, kalau dia rugi, kita tulis kat sini pengasingan untuk rugi. Okay guys. Okay, dan baki HB pun boleh berada dekat sebahagian debit, kredit. Atau kadang-kadang dia debit dan kredit ada. Dua baki HB. Satu bahagian debit, satu bahagian kredit. Kadang-kadang satu saja. Okay, dia special sikit. Jadi don't confuse. Okay guys. Okay, so last kita pergi tengok dekat. Ni akaun semasa. Saya ambil pada buku teks yang dah siap. Okey, tengok nota tu. Pelajar perlu menyediakan akaun semasa walaupun tidak diminta oleh soalan. Okey, pindahkan baki BB akaun semasa ke bahagian ikuti pemilik menyata kedudukan kewangan. Nanti saya tunjukkan. Okey, ni jawapan untuk menyata kedudukan kewangan. Saya tak akan tunjuk nak buat macam mana sebab anda dah tahu buat PKK, buat sama macam biasa. Okey. Format sama dengan milikan tunggal, cuma ada penambahan sedikit. Kita tengok akaun semasa. Dekat milikan tunggal tak ada akaun semasa.
So, yang ini ada. So, lepas modal dan jumlahkan dekat ekuiti pemilik, kita masukkan akaun semasa berkongsi. Kita ambil maklumat dekat situ. Okey. Kemudian, kita pemilik. Okey, modal. Kita tulis nama berkongsi tau. Akaun modal Sarah. Akaun modal Helmi. Beza dia kat situ je. Ambilan, kita ambil di imbangan duga pada soalan. Imbangan duga kan kat soalan tadi. Kita ambil pinjaman Sarah, kita ambil dekat situ. Kemudian Helmi kita ambil dekat situ. Okey guys, itu saja guys untuk kali ini. Okey, anda boleh dapatkan link buku teks tingkatan 5 dekat bawah ni. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share, sila komen. Sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Bye bye. Adios.